Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah SWT yang mana dengan limpah kurnia taufik dan hidayat ini memberikan kita keluangan masa untuk sama-sama terus berterusan istiqamah, mulazamah dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan ianya memberikan kita pemahaman yang lebih tepat dan lebih mantap, kerana ilmu ni perlu diteruskan, kerana mungkin dulunya kita belajar tapi tak faham dengan sempurna. Baru-baru ni saya mengajar satu surau, apabila saya sebut korek telinga, korek hidung tak batal. Jemaah tu macam tu tengok. Ditanya, tak batal Ustaz? Tak batal lah. Tapi saya faham lah, memang dulu kita belajar batal kan. Sebenarnya korek telinga, korek hidung itu dia kan ada batasannya, zahir dan batin. Kalau sekadar zahir memang tak batal. Kalau masuk ke batin baru batal. Bermakna kalau cakap korek telinga, korek hidung batal, itu terlalu umum sangat. Jadi kita dah muzakarahkan kan yang lepas. Saya dah lukis itu kan. Ingat lagi hidung tu. Ingat tak apa. Jadi kita yang belajar ni pun kadang-kadang lupa kan. Tak gitu. Kalau tak belajar, apa hal lagi? Sebab itulah kita terus belajar, terus. Cuma hari ini kita ada buat satu tajuk khas lah mengenai puasa hakikat, puasa syariat dan puasa hakikat. Kita tidak mahu puasa kita ini hanya sekadar puasa seperti mana yang lepas-lepas lah. Biarlah ada sikit peningkatan kan. Maklumlah dah booster 3 ni kan, mesti ada satu peningkatan lah pada diri kita ni. Fahamkan dulu, puasa di segi bahasa maknanya adalah menahan diri, menahan. Bermakna itu dari segi sudut lughah bahasa. Kalau kita kata menahan, maka termasuklah juga Sayyidatuna Maryam alaihissalam, dia menahan diri ni daripada berkata-kata. Maka itu termasuk puasa dalam satu lughah, dipandang pada sudut lughah bahasa. Bahasa mengatakan apa sahaja perkara yang menahan tu, menahan diri itu, termasuk menahan daripada berkata-kata, itu termasuk puasa. Menahan telinga daripada mendengar umpatan, itu puasa tu. Agak umum kan perkataan tu. Tetapi kalau dilihat puasa pada definisinya, pada istilah, menahan diri daripada makan dan minum bersama dan apa sahaja perkara yang membatalkan puasa. Dan inilah yang kita nak pegang. Inilah yang kita nak pegang selama ni ya. Jadi menahan diri
daripada makan dan minum dan bersama, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itulah takrif dia. Ya. Jadi ada pun puasa, ini puasa syariat, ya. Tetapi cuba kita renung satu hadis sebelum saya membawa hadis ini. Nak mengajak supaya kita buka sikit minda pagi-pagi ni, supaya cair, tengah cergas ni, buka minda sikit. Jika saya berkata ra'aitu asadan 'alal mimbar, aku melihat singa di atas mimbar. Zahir ayat ini, kalau kita baca aku melihat singa di atas mimbar, secara zahirnya kita akan keliru pada perkataan singa tu kan. Maka singa ini kaki 2 ke kaki 4? Agak-agaknya. Kaki 4 ya. Okey. Lihat rangkapan semuanya. Rangkapan ayat tu. Saya melihat singa di atas mimbar. Kaki 4 ke kaki 2? 2 pula. Tadi 4. Yalah, kalau tapi apakah kalau nak kata kaki 2, apakah penanda, petunjuk yang menyatakan itu kaki 2? Ya betul, mimbar. Mimbar itulah petunjuk yang menyatakan di atas mimbar itu adalah kaki 2. Khatib dah maksudnya. Maksudnya khatib lah yang membaca khutbah naik atas mimbar. Tetapi kenapakah dipanggil aku melihat singa di atas mimbar? Kenapa? Kerana ada ciri-ciri kesamaan. Ya, kaki tak sama, badan pun tak sama, satu berbulu satu tidak. Tetapi apa kesamaan itu? Garangnya itu, pemberaninya itu. Jadi dua-dua ni ada sifat yang sama, tetapi salah satunya mesti mendominasi, lebih melampau lagi sifat itu. Antara khatib, Pak Imam ni dengan singa ni, yang manakah lebih berani? Yang manakah lebih garang? Singa lah. Kalau seandainya Pak Imam bertemu dengan singa, siapa lari? Pak Imam lah. Bermakna singa tu lebih garangnya, berani lebih lagi. Barulah yang mempunyai sifat yang lebih itu barulah boleh dicontohkan, diperumpamakan. Tak boleh kalau kita kata Pak Imam tu lebih garang daripada harimau, sedangkan Pak Imam kalau jumpa pun dia lari dulu. Ini syarat antara cara nak jadikan kesempurnaan itu. Contoh kan, kita kata kepada seorang pencinta, kekasih berkata pada kekasih dia, engkau laksana bulan. Manakah lebih cerah, bulan ke kekasih dia? Sedangkan kekasih itu hitam-hitam manis, tapi dia kata engkau laksana bulan. Jadi ada tak keserupaan di segi kulit, wajah tu berbeza bulan-bulan, tetapi bulan tu dilihat pada sudut apa yang indah tu? Cahaya. Cahaya. Jadi apakah cahaya yang ada yang diperbandingkan dengan cahaya bulan tu pada kekasih itu? Kau laksana bulan. Bulan kalau kita lihat tenang, gembira, suka, begitulah seseorang tu melihat kekasih dia, dia lihat tenang, gembira, suka. Di situ ada sudut kesamaan situ, nampak? Itulah sastra. Jadi kalau kita baca ayat Quran, baca hadis, tak faham sastra, nahu tak belajar, saraf tak belajar, balaghah tak belajar, mantik tak belajar, boleh faham Al-Quran, boleh faham hadis. Itu pun tumpang faham daripada terjemah saja. Baik, kalau terjemah tu salah macam mana? Salahlah faham.
kadang-kadang kitab itu dia menterjemahkan tak tepat dengan yang sebenar. Dan memang pun bahasa ajam ini, bahasa selain daripada Arab ni, ada perkataan yang nak terjemah tepat tak boleh. Dia cuma sipi-sipi je. Ya? Sebab bahasa yang paling kaya lah bahasa Arab. Bahasa selain daripada Arab ni, apa bahasa kadang terpaksa pinjam bahasa Inggeris kejap, pinjam bahasa lain pula untuk memberi ketepatan itu. Jadi justru itu, orang kalau belajar hadis, mula-mula terus masuk belajar hadis saja, dia akan pening. Sepatutnya dia kena duduk, kalau budak di madrasah, belajar hadis tu tahun terakhir, tahun 7. Tahun 1 sampai tahun 3 ni main nahwu saraf, fanu ain. Lepas tu dah mantap nahwu saraf, mereka pun baca kitab je. Dalami terus daurah-daurah kita, baik Quran, baik tafsirnya, baik tauhidnya, baik usuluddin, fiqh, sirah dan sebagainya. Nanti dah di hujung nanti mereka akan belajar Bukhari Muslim. Barulah nampak kefahaman hadis itu setelah kita ada ilmu-ilmu yang lain tu. Dia membantu untuk faham. Kemudian dinasihatkan mereka yang sudah khatam pengajian ini, mereka kena mulazamah, sentiasa bersama guru dia, jangan tinggalkan guru, untuk dia terus memantapkan ilmu dan kefahaman dia. Dia kena sentiasa duduk bersama guru, duduk ziarah guru, berbual muzakarah balik, lepas terus, dan dia pun mengajar, dia jumpa guru dia, mengajar. Itu kena mulazamah berterusan, istiqamah itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, barulah mendapat kefahaman tentang Bukhari Muslim tu. Ada pun baru lepas SPM, masuk ke Jamiah Kolej Islam mana-mana tu ambil hadis tu, itu memang pening tu. Peningnya macam mana? Tanpa segan silu, berani menegur ulama-ulama terdahulu. Tak tepat, tak kena hadis ni bla 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 bla. Padahal dia hanya, tuan-tuan tahu kan, ambil PhD ni perlu tak masuk dalam kuliah? Tak perlu kan? Cuma daftar, lepas tu bawa jumpa kita punya profesor kita, saya nak buat tajuk ini, saya nak tulis tentang biografinya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saya nak buat tesis bahagian tasawuf. Okey, tajuknya apa? Okey, saya nak bincangkan mengenai, saya nak selidik mengenai tentang biografinya Syekh Abdul Qadir Jalani, contohnya begitu. Ataupun saya nak mengkaji tentang kehidupan pemikir Islam di Nusantara, bla 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 bla. Jadi lepas tu sendiri dah pergi melancong ke mana tempat kan, sambil menulis kan. Orang menulis ni dia kena berjalan, dia tak boleh duduk gitu je. Dia kena pergi kat coket, jumpa dengan gelandangan, tengok keadaan dia, di situ datang ilham menulis. Duduk dengan pengajian, pergi ke sana pula, cari makam-makam, nak cerita tentang sufi Nusantara, dia kena mengarang, dia kena berjalan ke Nusantara ni, boleh menulis, ilham tu datang. Jadi apa yang rasa kita fikir tulis, kita tulis lah. Lepas tu profesor pun, prof kita ni pun, kalau dia kata okey, lulus lah, selesai lah PhD kita, dapatlah kopiah lepeh tu nanti. Sebenarnya orang nak belajar hadis tu dia kena mulazamah terus dengan guru. Dia dah habis belajar, dia mengajar pula. 1 tahun mengajar, berkhidmat tanpa gaji, berkhidmat saja. Selepas tu dia pun bercerai dengan madrasah, tetap ada masa dia akan ziarah guru dia. Dia akan follow pengajian guru ni lagi di mana-mana tempat. Itu nama mulazamah. Begitu juga orang ambil tarekat, selepas bai'ah, jangan tinggalkan guru. Selepas bai'ah tu, duduk dalam manhajnya, dalam tarbiyahnya, mulazamah terus dengan guru. Supaya apa? Supaya dia menjiwai gurunya itu. Barulah taat, sabar, redha, datang kepada guru tersebut, kepada murid tersebut. Jadi saya cerita begini supaya nak buka sikit minda kita. Kerana ada hadis berbunyi,
berapa ramai mereka yang berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Selalu dengar kan? Agak-agaknya puasa ni sah tak ni? Sah. Betul. Puasa tu sah. Tapi tak dapat apa-apa, tu masalahnya. Syarat cukup, rukun cukup, tetapi tak dapat apa-apa. Agak-agaknya silapnya kat mana? Kurangnya kat mana? Kurang ilmu. Ilmu belajar tentang puasa dah khatam dah banyak kali dah buat puasa. Rupa-rupanya kita ada syarat sah ibadat, ada syarat sah terima, syarat terima, syarat kabul. Puasa kita kalau kita jaga syarat, rukun, menjauhi perkara membatalkan puasa, sah. Tetapi kita kena ada satu peningkatan, dan harapnya tahun ini kita tingkatlah kita punya puasa kita tu. Kena menulis juga lah sikit. Orang kalau duduk diam, dia boleh mengantuk. Betul? Sebab tu saya berdirilah. Baik. Puasa ni, subhanallah, puasa. Pertama kita kata ada puasa awam. Puasa awam ni yang tadilah dalam hadis tersebut tu. Apa dia? Hanya menahan diri dapat dahaga tapi tidak dapat apa-apa. Itulah dia puasanya. Puasa orang awam tu. Itu penat tu puasa macam tu. Tahun ni kita nak ada upgrade lah sikit. Puasa kedua, puasa khawas. Bolehlah kita letaklah VIP dalam kerohanian tu. Puasa khawas, saya tak cerita tentang awam ni, ini kita belajar fiqah cukup. Puasa khawas ini bukan saja dia menjaga puasa daripada batal, tetapi dia menjaga panca indera dan pemikiran. Jaga apa? Dua perkara. Jaga panca indera dan juga fikiran. Ini puasanya khawas. Dia harapnya tahun ni kita beginilah. Kalau tak sempurna pun biarlah ada. Jadi puasa panca indera ni jaga mata. Apa makna puasa tadi? Menahan diri kan? Menahan diri. Segi bahasa ni menahan diri. Jadi tahan mata kita daripada melihat maksiat. Jadi sewajarnya kita ini dah mula menanam di tepi-tepi rumah kita tu. Tak banyak sikit tanam lah. Kalau yang boleh tanam ada tanah tu. Bulan Syakban ataupun awal bulan Rejab lagi dah menanam. Tanam apa? Bendir, terung, kacang, terung pipit, gitulah. Tanam lada. Kemudian nanti seminggu sebelum, sekarang pun dah boleh lah. Seminggu sebelum puasa tu, 5 hari sebelum puasa tu, kita dah pergi beli-beli dah barang-barang kita untuk seminggu punya makan. Simpan. Kerana apa? Sebab kita berazam tahun ini tidak mau masuk pasar Ramadan. Kita masuk pasar Ramadan tu ada 10 minit, ada 15 minit. Nak parking berpusing kat tu. Dah parking tempat tapak orang berniaga kat tu. Balik-balik sebelah kanan dengan Sidap Bandung, Cincau, ini pula dengan epok-epok.
balik kena marah dengan tuan, bergaduh pula tu. Ni angin juga kita. Dia kata-kata, dia laki silap kita juga. Ingatkan nak cepat kan? Cepat berapa minit duduk pasal Ramadan tu. Daripada hujung ke hujung pintu gerbang tu kita masuk tu, macam tak jumpa je kuih. Itu dah lama tu. Belik tanya. Ini di segi hukum Jangan tuan-tuan kuih bengkang tu. Bengkang pandan bingka kan. Bengkang bingka. Jangan cuba-cuba cocok Orang tu dah memang boleh makan dah. Jangan tes lagi nak cocok. Ingat. Siapa cocok wajib kena ambil, kena beli. Sebab dia dah rosak. Orang takkan beli tu sebab bekas tangan orang tu ada tu. Ambil terus. Jangan tes, tak ada tes. Cuba-cuba picit. Ingat kita beli buah ke? Kalau beli buah mangga kita beli, kita tekan-tekan sikit kan? Satu lagi bende. Ketam. Kalau dah ketam tu, dah patah tu, ambil. Jangan ketam. Tinggal ketam. Itu dah rosakkan orang punya tu. Orang kau dah nampak patah tu, kau tak nak ambil pula nanti. Itu wajib ambil tu. Ini baru sentuh sikit tentang muamalah kita, syariat kita ni. Jadi cuba fikirkan, kita daripada pagi dah berpuasa penat semua tu, tiba-tiba di pasar Ramadan dekat-dekat senja tu, kuih kan banyak berwarna-warni, manis-manis lagi. Kita kencing manis pun suka manis lagi, dah memang kencing manis. Tetapi penjual kuih itu lebih manis daripada kuih. Dari mata turun ke mana? Hati pula. Ke dada kan? Betul tak? Jadi pahala kat mana lepas tu? Habislah. Hati tak nampak, tetapi dada tu nampak. Pakai tudung, pakai tudung dilihat sini nampak je. Jadi pahala habis tak? Pahala habislah kalau begitu. Jadi sebab itu memang kalau kita masuk tu kita payah nak mengawal kan benda tu. Dengan jumpa berbagai-bagai kan. Jadi sebab itu sepatutnya memperbanyakkan uzlah. Tujuan uzlah ini bersendirian, duduk di rumah, 3 tempat je. Bagi mereka yang bekerja, 3 tempat. Bagi mereka yang dah ada pencen, 2 tempat saja. Rumah, masjid, tempat kerja. Itu saja. Habis Ustaz tak beli, sebab itulah kita kata beli daripada sekarang. Beli daripada sekarang. Baju raya 2 tahun tak raya kan, pakai baju raya itulah yang kita beli tak raya tu. InsyaAllah dah tak ada COVID tu, baju tu dah tak ada COVID dah kering dah COVID itu. Beli baju tu, pakai baju tu. Jadi azamnya begitu. Kalau nak pergi pun dah rasa rindu sangat kan, 2 tahun tak pergi pasal Ramadan kan, pergilah seminggu sekali. Itu barang-barang basah ni kita beli siap-siap dah. Ataupun terasa sangat nak makan makanan luar, order je lah. COD pun ada, apa semua ada. Dan isteri kita ni kena rajin-rajin sikit buat kuih. Suami orang bajet tanah. Kalau buka puasa dengan buah Melaka, buatkan buah Melaka. Buat buah Melaka. Ada orang dia memang buka dengan buah Melaka. Kita buka dengan tamar sepatutnya, tapi dia dah memang nakkan buah Melaka juga. Jangan tak beri. Sebab apa? Itulah singa tu. Ra'aitu asadan ala mimbar. Ra'aitu asadan fil bait. Aku melihat singa dalam rumah. Singa mana pula tu? Kaki 4, kaki 2 ke? Faham. Bagus. Sekarang dah mula faham. Nak ceritakan bahawa Nabi bersabda tadi, tidaklah ramainya mereka berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Bahawa ini puasa syariat.
Lawannya tu, rupa-rupanya ada puasa rohani. Puasa hakikat. Ini nak cerita pergi puasa hakikat ni. Menjaga mata, menjaga telinga. Kita ni kalau duduk berdua ni, ada kawan, mesti ada cerita yang kita dapat nanti. Dapat, kalau begitu juga lidah pula, tolong-tolong pula. Tambah-tambah sikit lagi. Tapi kalau seorang-seorang, selesai, selamatlah kita. Ni kita ni nak jaga kualiti, kualiti kita punya puasa tu. Bermakna kalau jumpa pun, Assalamualaikum, apa khabar? Ramadan Mubarak. Dah selesai masalah. Tanya apa khabar, sihat, dah jalan. Jangan duduk lama-lama sangat. Melainkan perkara yang penting lah. Jadi jaga kita berpanca indera kita. Mata melihat maksiat, telinga mendengar umpatan, lidah memfitnah, mengumpat sebagainya. Dan perut ini tidak diisi melainkan yang halal sahaja. Jauhi, mentinggalkan sama sekali yang haram dan jauhi sama sekali yang makruh, yang syubhat. Benda meragukan, tinggalkan. Dan tangan ini tidak melakukan perkara yang ditegah. Kalau orang bujang menyentuh kan. Hatta suami sendiri pun tentang hukum fiqh, isteri itu kan halal, tetapi melihat dengan syahwat itu makruh di ketika puasa. Apakah hukum mencium, mengkucup isteri di bulan Ramadan siangnya itu ketika puasa? Dia kata kalau dia kucup naik syahwat, haram. Kalau kucup tak naik syahwat, makruh. Kucup naik syahwat, haram. Kucup naik syahwat, keluar air mani, maka haram dan membatalkan puasa, kena qada. Padahal tu halal tu, halal. Itu termasuk sentuh menyentuh tu, tinggalkan dalam Ramadan tu. Kaki pula melangkah tempat yang mulia, tempat yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Kejaga kita punya panca indera. Dan pemikiran ni bangun-bangunnya positif terus. Dengan suami, isteri, anak-anak, jiran tangga, kucing kawan, kucing jiran tu, semua positif. Bangun-bangun saya fikir nak buat baik saja. Tidak ada hasrat ingin melukakan sesiapa, melukakan hati sesiapa, mengganggu sesiapa, tak ada. Fikir baik saja. Pemikiran kena positif. Ini puasanya golongan khawas ni, jelas. Kita ni jangan lagi duduk di awam ni lah, penat ni, duduk awam ni, penat. Tak ada apa pun sebenarnya. Hanyalah padan dahaga saja. Kita nak pergi ke sini, khawas ni. Kena sikit usaha, doa dengan Ta'ala. Tak dapat sempurna pun biar ada persen yang kita membaikkan puasa kita pada tahun ini. Baik. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga ini khawasul khawas. Bolehlah kita tak VIP. Ini golongan yang paling tinggi sekali lah. Apa dia? Hatinya itu hanya Allah saja. Bermakna puasa ni maksudnya apa? Menahan kan? Menahan hati kita daripada menyimpang kepada Allah. Fokus pada Allah saja. Ini Masya Allah dah ni. Ini dah memang wali dah ni. Kita kalau tak sampai sini pun, tetapi jangan tak ada hasrat nak sampai ke sini. Biarlah ada keinginan untuk usaha ke situ. Sambil kita berdoa, kita berusaha. Nampak tak? Rupa-rupanya kita sedang berperang dengan diri kita sendiri. Nampak tak? Nak jaga mata tu berperang tu. Nak jaga hati tu berperang tu. Nak jaga pemikiran kita tu berperang tu. Cuba lihat dalam YouTube tu, tak ada kena-mengena kaitan dengan diri dia. Dia boleh buat video untuk komen sana komen sini kan. Buang masa tu. Tak ada kaitan pun. Orang tak cuit kita pun. Tiba-tiba kita tu melatah, memberi pandangan-pandangan kita.
Itu tandanya apa? Tandanya tak sibuk dengan Allah hati itu. Kalau hati sibuk dengan Allah, nah, orang buat maksiat mungkar, didoakan. Orang buat khianat dengan kita, dimaafkan. Dah selesai lah tu. Semua berpahala kan? Mendoakan untuk orang berpahala, mengampunkan orang, memaafkan orang berpahala. Jadi semua pahala sebenarnya. Ya. Baik, puasa awam ini batasannya daripada mana? Puasa awam ni batasnya daripada subuh, subuh hingga ke mana? Maghrib. Tenggelam matahari masuk maghrib. Ini batasan puasa dia. Tetapi batasan puasanya khawas dengan khawasul khawas ini apa? Sepanjang hayat. Hayat siang dan malam. Sepanjang hayat siang dan malam. Sepanjang hayat mata itu ditahan siang ataupun malam. Telinga itu ditahan siang dan malam sepanjang hayat. Ini puasa khawasul khawas ni. Khawasul khawas ni. Pemikiran sepanjang hayat siang dan malam positif je. Fikir nak buat baik saja, tu masya-Allah tu. Tak ada fikir nak jatuhkan orang. Sekarang orang jatuhkan orang bukan orang yang orang politik maklumlah, memang begitulah kerja dia. Agamawan pun begitu juga tu. Sama-sama duduk dalam masjid tapi jatuhkan sesama sendiri. Kenapa? Lobi sana ada lobi sini dan sebagainya. Nah, sebab itu para murabbi, para mursyid, pembimbing rohani itu mereka tak terliuh dengan puasa, tak terliuh dengan pujian. Malah ada setengah-setengah murabbi, mursyid itu di hidupnya itu dia tidak ada murid. Dia tinggalkan murid dia. Sebab kenapa perlu murid sedangkan dia cari Allah? Sebenarnya perlu, bagi pendakwah, bagi agamawan, da'i-da'i perlu ambil perhatian bahawa ditakuti ramainya pengikut, ramainya murid itu, itulah tanda kejatuhan kita. Habis kita seronok dengan murid yang ramai, pengikut yang ramai, khadam yang ramai, akhirnya nanti kita melupakan Allah. Sebab apa? Sudah lunak hati kita bermanja-manja dengan pujian-pujian, sanjungan dan bantuan orang lain. Akhirnya dia tidak berpaut dengan Allah. Itu betapa halus perjalanan rohani itu. Jelas sepanjang hayat siang dan malam. Baik. Setelah tenggelam matahari masuk maghrib, maka bukalah puasa. Sebab itu hadis pun menyebutkan orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Ketika mana? Berbuka puasa. Dan ketika mana melihat. Melihat apa? Melihat hilal anak bulan Syawal. Suka tak? Sukalah. Nenek-nenek pun suka juga. Kalau boleh tu waktu buka puasa tu, sirap Bandung ada selasihnya sekali, ada cincau, letak leci, letak skrim soda sikit. Kemudian jug itu jangan daripada kaca, jangan daripada plastik, apatah lagi dengan daripada steel. Letak air batu, jangan lupa. Itu singa tu tak kena air batu tu melanting ke dinding tu nanti. Cucu balik, nenek lawa mana nenek ada ping-ping. Itu nenek kata itulah untuk engkau punya seni. Setiap Bandung ke situ lepasnya. Jadi bila kena steel tu, dah sejuk tu, baru sentuh bibir saja sejuknya sampai hujung kaki. Seronok tu puasa lah. Tapi itu puasa syariat macam tu lah. Seronok tu buka puasa tu. Atuk pun lebih daripada suka daripada cucu-cucu. Kegembiraan kedua apabila melihat anak bulan Ramadan.
dulu lagi seronok kan menanti saatnya pengumuman tu kan, tapi sekarang ni pun kita dah tengok kalender je. Nah, seronok juga tapi kurang. Tapi dulu Masya Allah seronok sampaikan maghrib jemaah kurang. Sebab apa jemaah kurang waktu maghrib? Sebab ramai yang menunggu kat depan TV tu masa waktu ayah-ayah kita pun tunggu nak tunggu pengumuman. Nah, dengar saja saya dengan suara bergegar-gegar teringat kita kan. Saya penyimpan moho raja-raja. Dengan ini mengisytiharkan. Bila kata nampak nak bulan besok raya saja, yang paling gelisah siapa dia? Mak-mak kita lah. Ketupat tu macam mana, tangkap ayam, semua tu. Anak-anak balik pukul 12, tangkap ayam. Banyak pokok rambutan menyerap bawah rumah, tangkap ayam tu. Seronok dulu. Dah ketupat dah siap kan, ikat kan, gantung kat para. Seronok dulu, gembira dah. Tetapi orang awam tu dah tahun gembira, budak-budak memang meriam lah, dum ke darat ke baruh meriam tu. Ini puasa awam ni. Ada pun puasa khawasul khawas, tempoh dia berpuasa itu adalah sepanjang hayat, siang dan malam. Dan mereka juga akan dapat dua kegembiraan. Pertama, apabila terbukanya syurga dan mereka menikmati nikmat syurga. Kedua, apabila mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Dan tiada nikmat yang paling besar, nikmat mati itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bidadari, Masya Allah. Lihatnya intan permata, yakut dan sebagainya, Masya Allah. Tapi nikmat paling besar sekali lah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kaifiah tanpa ada kaifiat. Wallahu a'lam bishawab. Macam mana cara kita lihat Allah Taala tu? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini puasa khawasul khawas. Dia kita tahun ni harap-harapnya pindahlah ke sini. Ya. 2022. Rumah panjang kita pindah ke sini pula. 2023. Sebab puasa awal ni penat. Nabi dah sebut dah, ramai yang penat tu, letih tapi tak dapat apa-apa. Takkan kita nak terusan begitu. Dan saya petik kata-kata para sufi yang menyebutkan barang siapa mencari Allah, barang siapa mencari Lailatul Qadar, dia tidak akan bertemu Allah. Barang siapa mencari Allah, pastinya bertemu Lailatul Qadar siang dan malam sepanjang hidup dia. Tadi saya dapat contoh tadi kan, ra'aitu asan al-mimbar. Saya melihat singa di atas mimbar. Dah faham kan? Sekarang kita buat kata-kata sufi ni. Hadis tadi pun dah faham dan nampak bahawa puasa tu ada puasa hakikat yang dikendaki di situ, puasa rohani. Sekarang saya petik kata-kata para sufi. Barang siapa mencari Lailatul Qadar. Nak tanya, Lailatul Qadar itu makhluk ke ataupun pencipta? Makhluk. Kita ibadat ni suruh sembah makhluk ke sembah pencipta? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas. Dan itulah jalan lurus. Cukuplah dalil satu ini menjadi pegangan kita bahawa ibadat hanya untuk Allah saja. Tentang syurga, urusan siapa? Hamba ke pencipta? Tentang pahala berapa banyak, urusan siapa? Hamba ke pencipta? Baik, jawabnya senang, pencipta. Justru itu yang kita naklah penghayatan bahawa ibadat tu sembah Allah, maka jangan gaduhkan sah depan ataupun sah belakang. Kalau ada sah depan kosong, pergi ke depan. Kalau tak ada, duduk di mana kita berada. Depan pintu ke, tepi tangga ke, tepi beranda ke, tak apa, solatlah. Sebab Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak atas, tidak di bawah, tidak bertempat. Sembah Allah Ta'ala sahaja. Sebenarnya
yang disebut-sebut malam Lailatul Qadar dengan 1000 bulan itu sebenarnya cerita tentang siapa? Menceritakan tentang kemurahan, kekayaan Allah. Cuba bayangkan 1000 bulan, satu malam bagi 1000 bulan ibadat. Dan berapa ramai pula hamba Allah yang mendirikan ibadat tengah malam waktu itu. Sebanyak-banyaknya hamba Allah yang beribadat pada malam Lailatul Qadar itu, siapakah yang layak memberi pahala yang sebesar-besar sebanyak-banyak itu? Justru itu, kalau kita minta dengan sultan, minta dengan raja seekar tanah, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Kalau dapat pun dapat berapa? Minta seekar, kalau dapat berapa? Paling banyak pun seekar lah. Kalau ada diberi pun suku ekar, alhamdulillah dapatlah satu lot rumah tu. Suku ekar pun dah okey sangat-sangat tu. Rumah banglo sebiji dan kelilingnya boleh tanam lagi. Parking 4 kereta boleh parking. Suku ekar tu besar tu. Kan? Kalau seekar tu mungkin kita boleh buat 10 lot kan? Pecah-pecah lot banglo tu. Ha. Baik. Kalaulah dapat seekar, alhamdulillah. Tetapi kalau dapat rajanya, tak agak berapa ekar dapat. Jadi menantu raja. Agak-agak berapa dapat? Minta seekar, diberi 100 ekar. Dah lebih 1 ekar, tanya lagi, nak apa? Ha tu, Masya Allah. Sebab dapat raja. Sekarang tuan-tuan perempuan, kita menanti Ramadan ini, nak cari Allah ke nak cari Lailatul Qadar? Kalau nak cari Allah, bukan menantikan Ramadan, sekarang juga cari Allah. Sebab Allah tu tidak bermasa, tidak bertempat. Maka ibadat kita hanya fokus pemikiran kita Allah, hati kita Allah. Selesai masalah. Staf hanya menjalankan tugasan. Masuk saja pejabat, pastikan punch card jangan sampai merah. Tunaikan segala kerja. Urusan gaji, urusan siapa? Bos lah. Jangan ditanya bos, bulannya ada gaji? Bos kata, adalah. Kami bukan syarikat yang bankrupt lagi. Selang 2-3 hari tanya lagi, bos agak-agak bulan ada gaji tak? Bos kata, mana sihat tak sihat? Dah sarapan ke belum? Pergi sarapan dulu. Selang seminggu tanya lagi, bos, bulan ni ada gaji? Bos kata, engkau nak kerja ke nak berhenti? Urusan gaji, urusan aku. Engkau cuma tunaikan tanggungjawab sebagai staf dan jalan ke urusan seperti biasa. Jangan campuri bab ni. Bulan lepas dapat gaji tak? Dapat. Selesai lah. Bulan ni pun dapat juga gaji. Kita hanya ditugaskan datang masjid, iktikaf, balik, selesai, sembah Allah. Tak perlu memikirkan tentang cuci kereta. Kan pening kan bawa ke kereta dan kocek, kira orang 1, 2, 3, siap campur jaga, semua siap campur sekali, solat berjemaah semua 27 kali ganda. Okey, 115 orang. Oh, malam ni kalau dijangka malam Lailatul Qadar kali dengan 1000 bulan. Itu tak sihat tu nama dia tu. Tak sihat. Justru itu para sufi dia melihat pada sudut yang lain, bukan sudut pada hadis tersebut zahirnya. Jadi 1000 bulan itu sebenarnya itu menceritakan tentang kekayaan, kemurahan, keinginan Allah nak beri pada hamba-hamba dia. Maka justru itu kita akan sembah ibadat pada Allah Ta'ala dengan penuh rasa malu, rasa kekurangan, rasa hina diri, rendah diri. Nah, orang kalau miskin dijemput datang ke istana, kita rasa macam mana? Nak pergi tak pergi? Dan baiklah kita pergi, betul kita pergi, tapi pakaian apa kita nak pakai? Selipar mana kita nak pakai? Kita pun macam mana, isteri kata, bang, kita raja jemput, sultan jemput kita ni, birthday dia, kita ni nak pakai apa? Abang pun tak tahu kata. Tali pinggang abang ada tak? Awak mana pernah pakai tali pinggang, awak pakai kain je. Awak nak kena beli jugalah. Pergi pasar malam.
Beli juga. Berapa tadi pegang? RM5. Boleh RM5 kan. Tapi dah tiba sana pakai RM5, kasut duit kedai RM2. Tudung isteri pun daripada Shopee RM7. Ada nak masuk kat Istana Raja tu. Masuk Istana Raja tu macam mana perasaan kita? Tengok orang sebelah, Masya Allah, ini beg ni pun dah RM50,000 macam ni. Nah. Rasa malu tak? Rasa macam tak layak kan? Tak layak ni. Lepas tu tengok pinggan, mangkuk semua tu. Allah, bang, ini emas apa bang? Entahlah, aku tak tahu ni. Kan? Lepas tu orang dah biasa pakai ni. Pakai apa nama dia? Saya tak tahu nak sebut. Tak sini kan? Kita orang kampung mana pernah pakai macam tu? Bang, tu macam mana bang? Aku pun tak tahu ni. Tak ambil. Kita pun tengok orang. Tapi perasaan tu malu tak? Tak layak ni. Lepas tu orang hidang makan. Tengok sudu pun nak orang makan sudu. Kita tengok sudu kata. Makan. Cuci tangan. Malu. Sebab apa? Rasa tak layak kan? Tak layak. Begitu kita dengan Allah Ta'ala begitulah. Dalam keadaan kemalasan bercampur dengan sifat-sifat berpura-puraan. Kan berpura-pura kan banyak kan? Kalau kat rumah tu pegang remote, tengok TV, movie, tengok handphone. Tapi kat masjid pula laqad dibta wal fitnata min, bersungguh-sungguh baca tu. Kat rumah itu saja Quran tu. Jadi kita beramal dengan ada sifat kepura-puraan. Sifat pura-pura sifat apa ya? Orang berpura-pura biadab ni panggil apa? Munafik. Dia kita sedang mempamerkan kemunafikan kita itu. Ingatkan, patutlah ada movie cerita munafik tu. Menceritakan tentang manusia tu sebenarnya. Kemunafikan itu keluar. Maka campur dengan riak, dengan sum'ah, kan? Dengan dalam masa yang sama pula protes lagi betul. Kipas tak pasang, aircon tak jalan, imam baca surah panjang. Ini kenapa ni pakai baju ada labuci ni? Ini nak pergi bergaya ke nak pergi tarawih ni? Masih sibuk dengan orang. Jadi ibadat apa tu kita tu sebenarnya? Bagaimana hati kita tak pergi pada Allah sebenarnya? Jadi kita harap tahun ini tarawih kita, alhamdulillah nanti 1 Februari nanti dah lebih rapat. Dan beriktikaf. Tadi kita menjalanilah ibadat kita dengan rasa kehambaan. Sifat hamba tu apa dia? Lemahnya diri, fakirnya diri, hinanya diri, jahilnya diri. Kita menghadap Allah dengan sifat ini, sifat hamba. Ya? Dengan sifat hamba. Cuba kita postmortem perkataan ni. Kita sampai pukul 10 kan? 10. Kita postmortem la haula wala quwwata illa billah. La yang pertama ni tiada daya. Kalau tata bahasa Arab, la ni dipanggil la nafi jins. La nak menafikan sebarang. Haula, daya upaya. Apa saja yang nama daya upayanya tidak ada. Orang tidak ada yang memiliki daya upaya. Illallah, melainkan Allah. Ni ungkapan yang nak membuang rasa keakuan. Besar ni ungkapan ni, bukan sekadar baca untuk dapat pahala, tak. Cuba hayati. Tiada daya hendak menolak maksiat, meninggalkan maksiat. Kalau ucapan ni begini ni saya ambil balik. La haula an tarkil maksiyah illa
bi'ismah, bi'ismatillah. Poin ni di sini. Tiada daya untuk meninggalkan maksiat melainkan dengan ismah. Apa tu ismah? Ismah itulah pemeliharaan Allah. Kerana Allah pelihara. Kalau Allah tak pelihara, kita tetap akan terjerumus dalam maksiat mungkar juga. Jadi tak buat maksiat mungkar itu bukan kerana ilmu yang banyak. Kita tahu kan mengumpat haram, tahu tak mengumpat haram sama ni? Kan? Tahu ke tak tahu? Tahu. Mengumpat tak? Itu masalah kita ni. Tahu tak rasuah tu haram? Tahu je. Tapi ramai yang ambil, kenapa? Ambil bukan sikit-sikit tu, banyak-banyak ambil. Nah, bermakna bukan kerana tahu, bukan kerana ilmu, tetapi kerana apa? Pemeliharaan Allah. Tak buat maksiat mungkar sebab apa? Allah pelihara. Wala quwata, dan tiada kekuatan ala ta'ah, di atas menjadi ketaatan, illa bi'aunillah. Aun, apa tu aun? Tiada kekuatan untuk memberikan ketaatan melainkan bantuan Allah. Datang ke kuliah 2 ini, dapat mendengar, dapat faham, balik dapat beramal, ini adalah bantuan Allah. Jadi kesimpulannya, tak buat maksiat kerana Allah pelihara, buat taat kerana Allah bantu. Itu saja. Ada tak daripada pihak kita? Tak ada di pihak kita, tak ada. Kita hanya melihat kita ini adalah keinginan Allah dan anugerah Allah. Selesai. 2 perkara. Ingat kita betulkan kompas hati kita, merasakan bahawa inilah keinginan Allah. Datang kuliah ini keinginan Allah dan juga sebagai satu anugerah. Rasakan ini keinginan dan lihatlah bahawa ini anugerah. Dikala itu kita akan rasa bersyukur terus, sebab Allah beri anugerah ini tak putus-putus. Bernapas anugerah, dapat bergerak, beramal, khusyuk, semua anugerah. Bermakna fahamlah kita bukan saja amalan itu milik Allah, daripada Allah, milik Allah. Amalan kita pun juga daripada milik Allah. Jika seorang driver itu setelah bosnya turun pergi pejabat, dia pun duduklah bersandar kat kereta BMW ni bos tu, sambil-sambil isap rokok, angkat kaki sebelah kan. Lalu budak perempuan seorang, dia pun sweet, boleh kenal tak adik? Kalau ada kereta BMW bolehlah kenal, kalau tak ada tak boleh lah. Ni abang punya lah ni. Orang yang mengaku driver tu, kita nak kata apa? Dia mengaku dia pun tu jujur ke tak? Tak jujur kan? Begitulah juga kita mengaku kita mempunyai amal ibadat tu tanda tak jujur. Tak jujur kita. Kita ni pun semua pemberian Allah. Diri kita, minda kita, ilham daripada kita, semua pemberian Allah Ta'ala. Kenapa mengaku-ngaku kita punya? Jangan mengaku-ngaku. Kita hanya melihat dan bersyukur sahaja. Jika terlaku maksiat, mungkar dan maksiat, segera bertaubat. Jika dapat nikmat segala, segera bersyukur. Sebab kita ni adalah kehendak Allah Ta'ala, keinginan Allah. Sebab itu ada ungkapan yang para sufi, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau berkeinginan, aku pun ada keinginan, tetapi Allah Ta'ala melakukan sesuatu itu dengan keinginan dirinya, bukan daripada kita. Jadi amat penting kita membaiki balik hati kita supaya biar ada kualiti dalam setiap amal kita. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada soalan,
Ada 20 minit lagi ni. Soal. Supaya apa? Supaya nanti jangan tersumbat kat bilik rumah. Tak payah kejar. Dia tak payah kejar sebab dia yang mendatang, bukan dia lari. Dia mendatang ke dia lari? Dia yang mendatang. Ya, sebab itulah kan kita cerita tadi, barang siapa mencari Lailatul Qadar, dia tidak akan bertemu Allah. Tetapi barang siapa mencari Allah, pasti bertemu Lailatul Qadar sepanjang hayat, pagi dan petang. Jadi nak jumpa seketika saja ataupun sepanjang hayat? Pilih sepanjang hayat lah sepatutnya. Sebab itu kalau kita minta seekar daripada sultan, dapatlah seekar. Tapi kalau kita dah dapat raja dan sultannya, lebih daripada itu dapat. Fahamkan ayatnya. Macam tadi kan kita saya ajak pecahkan minda kita, bagaimana nak memahami aku melihat singa di mimbar. Begitu juga dah faham itu, nanti kita bawa pada ayat-ayat hadis, boleh faham jelas. Oh, kehendaknya begitu. Soalan lain? Baik, kalau tak ada soalan, saya sambung sikit lagi. Kita ini sebab syariat, alhamdulillah kita dalami fiqh mazhab Syafi'i, tapi kita perlu adakan pengisian dalaman tu. Pertama, betulkan kefahaman lah. Okey. Mula-mula kita apapun ilmu, ilmu. Ini kesinambungan daripada jawapan tadi lah. Ilmu. Kita belajar ilmu usuluddin. Usul ad-din. Usuluddin maksudnya tauhid lah. Ilmu akidah. Daripada ilmu usuluddin, ilmu akidah ini, dia akan membawa pada yakin. Mendatangkan apa? Yakin. Inilah kita belajar Allah berkuasa, Allah berkehendak, datang keyakinan kita. Jadi kita sudah tentu minta tolong dengan yang berkuasa dan berkehendak itu, bukan cari makhluk Allah Ta'ala ni. Tetapi ilmu tahap itu panggil ilmu yakin. Ilmu yakin, belum dapat hakul yakin. Sebab itu Nabi sabda, saksikanlah dengan iman orang yang selalu ulang-alik ke masjid. Perbuatan itu, body language itu memberitahu bahawa itulah orang beriman. Dia keyakinan selepas mati, kebangkitan. Orang yang beramal itu tentulah menunjukkan dia itu percaya bahawa ada titian sirat, ada surga neraka, ada pahala. Itu tanda dia yakin kan, dengan ilmu tu lah. Sebab ilmu usuluddin ni kalau kita belajar, kita bertigakan ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian dan juga sam'iyat. Perkara yang wajib kita yakini. Kita dengar, kita yakin. I'tiqad kita, kehidupan selepas mati. Daripada situ, keyakinan ada, dia akan membawa pada ketaatan, amal. Orang ulang alik ke masjid kan itu amal. Datang solat berjemaah kan itu amalan dia, sebab dia meyakini kehidupan selepas mati. Tetapi ulama sufi tidak mau terhenti setakat ini saja, tetapi melalui proses ini belajar, datang yakin, beramal. Bukan tinggalkan amal, bukan. Amal terus, amal. Tambah lagi amal. Tetapi kita tak mau penat saja, tak nak penat. Nanti bawa jumpa Allah Ta'ala di padang mahsyar, bawa peti kosong, apa manfaat dia? Setelah kita bawa ketaatan itu, yang tidak ada pada kita sekarang ni, ketedusannya apa?
penghayatan. Ini masalah kita sekarang ni. Amal tanpa penghayatan. Peng ini kata imbuhan kan. An ni, mekan tu kan semuanya kata imbuhan. Perkataan asalnya apa? Hayat. Arabnya sebutannya hayah. Melayu kata hayat. Memang Melayu tu begitu. Karamah, keramat. Hidayah, hidayat. Nampak? Jadi hayat tu maknanya apa hayat? Hidup. Sekarang amalan kita tidak hidup bersama Allah. Amal tapi tak merasai kebersamaan dengan Allah. Itu tak hidup. Amalan kita puasa, kadar lapar dan dahaga, kita tak hidup bersama Allah. Boleh tak kita rasakan bagaimana nak rasakan Allah tu bersama kita? Allah kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Ta'ala itu bersama kita di mana saja kita berada. Bermakna Allah sentiasa bersama kita. Tapi masalahnya kita tak rasa bersama Allah. Kalau seandainya di rumah taman corner lot itu orang berpindah kan, duduklah bersebelahan di sebelah sana, jalan 9, jalan 10, tapi kena lalu kat lorong 9 tu. Orang baru duduk, jumpa JK pun berbual, duduk mana? Lorong 10, jalan 10. Kat jalan 9 tu belah sana, di belah sana tu. Gini, dulu kat rumah tu yang jalan 9 tu, corner lot tu, dulu kisahnya ada pembunuhan tu, perompak masuk. Jadi perompak masuk tu dibunuh semua. Isteri tengah mengandung pun dia bunuh, anak-anak pun bunuh, habis semua tu perompak. Lepas tu Tok Siap tambah sikit cerita lagi lah. Aku tu Allah, kalau lalu situ malam-malam tu memang kecut perut tu. Aku memang tak toleh-toleh lagi dah rumah tu. Aku pecut je buat kereta dia. Pengurusi pula tambah sikit lagi. Pernah satu ketika aku lalu depan rumah tu, nampak macam atas tu ada orang lambai tengah tu. Pak Imam tambah lagi pula cerita. Aku hari tu naik motor. Aku dengar macam suara orang memanggil tolong gitu. Aku baca kursi. Tak dapat kursi. Kursi pun lupa kata. Jadi kawan yang baru pindah ni pun dia dengar saja cerita tu. Rasa juga naik bertengkuk dia tu. Lebih-lebih lagi bila lalu balik daripada malam Jumaat. Orang Melayu cerita malam Jumaat berwangi memang top cerita tu, mitos tu kan. Jadi cuba-cuba lalu memang terasa, betul terasa. Padahal cerita tu pun tak betul mana pun. Macam kita kat kampung tu ada pokok kapas, pokok ketapang. Ini tempat apa pokok kapas dengan pokok ketapang ni? Tempat apa? Pontianak lagi, Langsui cerita. Itu kan cerita mitos begitu. Padahal setelah 25 tahun, 35 tahun, tunggul pun dah tak ada tu. Tapi cerita tu masih mainkan peranan. Sampai kita pula meriwayatkan cerita ini kepada ayah kita, cerita pada kita cerita pada anak kita. Habis lalu ke situ malam-malam raya tu, jam kan, Kuala Lumpur nak keluar, jam. Tiba kampung, hulu kampung kita tu, dah pukul 1. Diam. Baca ayat kursi. Apa rasa naik tu? Sebab apa? Cerita mitos itu mempengaruhi jiwa kita. Takut. Boleh rasa kan? Nampak pun tidak. Zaman itu pun kita tak ada lagi. Lahir pun tidak. Tiba-tiba boleh takut. Nampak tu? Malangnya kita sekarang ni masuk rumah Allah, tak rasa pun takut Allah. AJK bergaduh pula dalam mesyuarat agung. Dalam masjid dah tu. Macam mana? Sekarang ketandusan kita ialah di sini tidak ada Allah. Nak masjid luas kan? Nak iktikaf lah. Jangan bergaduh tempat pula.
Memang jadi tumpuan juga tempat-tempat yang mana kalau atas tu ada kipas, tepi dekon, nak semain tarawih tu kan. Kalau boleh ada pelak lagi, bercas bateri. Itu memang tempat kalau boleh beli tu tempat tu. Jadi tahun ni jangan cuba-cuba letak parking sedadah kat situ. Angkat bawa balik. Tok siap nak kemas masjid senang. Tak ada cop-cop, tak ada. Siapa datang lewat, duduklah di mana tempat pun sebab Allah tidak bertempat. Sembahlah Allah. Orang kalau cari pahala, tetap bergaduh juga nanti. Cuba kita 2 jam sebelum azan kumandang di Mekah sana, kita dah masuk masjid dah. Tak tahu daripada mana datang, tiba-tiba langkah kat bau kita. Terasa gelap. Masuk kain orang. Kita sujud, dia angkat gelap, gelita. Dia boleh duduk depan kita tu, dia ketepikan beg kita kan. Suka-suka dia je. Kita pun nak cakap Arab pun tak pandai. Dia belajar bahasa Arab, tinggalkan ustaz. Ustaz tu sering ditinggalkan. Kalau ustaz bahasa Arab ni memang sering ditinggalkan. Kena pula ujung tahun cuti setelah bulan 12 tu kuliah duha semua kena ustaz-ustaz kena tinggalkan. Semua travel. Tak apa travel tahun ni dah boleh terbang. Jadi kerana apa? Sebab nak pahala kan, duduk depan kan dapat pahala lebih besar daripada duduk belakang. Duduk dalam masjid lebih pahala daripada duduk kat dataran tu. Jadi saya boleh langkah kepala orang. Depan jaswat orang bergaduh, orang bertolak, depan multazam bertolak, sesak, tarik sana tarik sini. Sebab orang cari pahala. Tapi cari Allah, tenang-tenang saja hidup dia. Dan insya-Allah tahun ini kalau kita cari Allah, pasti bertemu Lailatul Qadar dengan tenang-tenang saja, santai saja. Hati tidak sompak macam mana, sempit macam mana, kecewa macam tidak. Dia akan santai saja. Sebab kita hanya sibuk hati kita dengan Allah, merasa bahawa betapa syukurnya pemberian Allah kerana dapat mendirikan tahajud, tarawih, datang solat berjemaah dan sebagainya. Sekarang ni kita bukan nak fikirkan tentang kuantiti, tapi nak fikirkan tentang kualiti. Kalau nak ikutkan kuantiti, 20 rakaat tarawih lebih afdal daripada 8. Tetapi kalau nak ambil pendapat Imam Malik, tarawih itu 36. Imam Malik ada, di sisi mazhab Maliki ni, tarawih ada 2 pendapat, satu 36, satu 20. Dia kalau rasa jemu nak buat 20, buat 36 tahun ni. Ala kulli hal, yang kita perlu fokuskan sekarang ni ialah kualiti, bukan lagi kuantiti. Kalau nak tegang urat, nak berhujah 8-20, dah namanya malas, memang 8 lah, nak buat macam mana? Tapi tak kisahlah, dia buat 8 pun buatlah 8, tetapi dia bersama Allah, itu lebih baik pula daripada 20. Hanya riak dan ujub takabur. Tapi kadang-kadang hati ni kan, orang buat 20, nanti tiba 8, nanti orang akan bangunkan, berundur kan. Yang nak kekal buat 20 tu jeling-jeling juga. Astaghfirullahaladzim. Nampak Pak Haji tu baru lepas pencin 2 minggu lepas keluar kata pencin awal tu 55, pencin awal badan sihat-sihat 28. Astaghfirullahaladzim. Yang turun masjid tu pula sambil pakai slipper tu, nengok orang duduk atas tu 20 tu khusyuk ke tidak, terus mengata kan 8 pun tak sibuk Allah, 20 pun tak sibuk Allah. Jadi sebenarnya kita masalahnya bukan masalah luaran, masalah batin ini sebenarnya. Batin ini. Ini tak ada ihsan lah. Ta'budullah ka'annaka tara. Kamu sembah Allah Ta'ala, kamu memandang Allah. Tak ada pun itu. Memandang tu tak ada. Ataupun merasakan bahawa dipandang Allah Ta'ala pun tidak ada. Jadi kita naklah setahun ini ada satu perubahan. Dengan berkat COVID 2 tahun, booster dah 3 ni, lebih lagi lah khusyuk kita ni. Kan? Dah pakai dos penggalak kan, mesti galak dalam beribadat. Jadi doalah pada sebanyak mungkin, sebab doa ini
Dia tidak berhajat modal yang banyak. Tangan tak angkat pun tak apa. Tetapi hati tu berdoa pada Allah Ta'ala. Mohon. Berpahala semua tu. Tentang pahala memang dapat pahala lah. Jangan ragu-ragu tentang pemberian Allah Ta'ala sebab dia tu maha kaya. Kita hanya nakkan fokus pada Allah Ta'ala. Tandanya orang tu fakir berhajat pada Allah Ta'ala apabila dia sentiasa banyak berdoa. Sebab demi menjaga peradaban hamba dengan Tuhan. Bukan masalah terima tak terima, itu bukan kerja kita tu. Tak wajar orang yang hantar uzumir apabila nak masuk syarikat bekerja tak dapat mengamuk-ngamuk, marah-marah, rasa gelisah, kenapa tak pulang pada pengarah lah, nak terima tak terima kerja kita ni, kan? Kita hanya hantar saja sijil kita. Begitu kita ni, kita hanya datang masjid beribadat, saya sembah Allah Ta'ala. Tentang urusan pahala, itu urusan Allah Ta'ala. Soalan, kalaulah bermimpi malaikat Jibril mengatakan kamu adalah ahli neraka, besok subuh tu nak solat ke tidak? Kalau malaikat Jibril jumpa kita, Kak Jah ni ahli neraka, nak solat ke tidak? Solat. Ya, solatlah. Sebab apa? Sebab kita hamba Allah. Bukan kerana takut neraka, bukan kerana nakkan syurga. Sebab aku hamba Allah. Baik. Tiba-tiba datang pula wali Allah, wali kutub datang. Aku terlihat singkapan di Lauh Mahfuz, nama-nama kamu dalam syurga. Nak solat ke tidak? Tetap solat sebab kita hamba Allah. Tapi kalau akalnya singkat, dah kata neraka, buat apa solat? Baik aku buatlah apa yang nak betul pun. Kalau akal singkat, dah kata dalam syurga, buat apa lagi? Dah confirm syurga, tak solat pun masuk syurga juga. Tapi kita solat sebab apa? Sebab kita hamba Allah, selesai. Kalau tak dapat pun tak apa. Cuma kadang-kadang kita masih macam anak-anak kecil dalam beribadat. Anak kecil ni tak pergi jajan, tak nak pergi sekolah tu. Sedangkan sekolah itu membawa perkejayaan akan datang. Tak nak pergi sekolah. Mak dia pun beri, suapkan dengan gula-gula, baru berjalan. Itu pun depan tadika tu pun tak nak masuk tu. Datang pak cikgu, suapkan lagi. Nak ajak masuk tu. Tetapi kalau budak yang sekolah menengah itu berbulu tak kita tengok? Berbulu betul kau ni, long kau ni besar, dah besar panjang, dah panjang besar panjang lagi, kan? Takkan nak bawa puting lagi, malu mak, malu. Kita nak sandwich, mak tak nak buat sandwich, tak nak pergi sekolah. Aku pergi penampal kat engkau dengan hari ni, kata. Pergilah sekolah, dah besar dah ni. Ada anak macam tu lagi tak? Nak buat sekolah menengah ni. Long, ni botol air ni, siap dah. Long, dah tak ada dah pergi sekolah dah. Nampak tu? Budak sekolah menengah nak bawa botol air tak? Lelaki memang tak bawa lah langsung. Kalau dia dahaga nanti dia pau dia punya awet dia tu. Berikan air sikit, itu je. Kan? Sebab dah matang kan, dia dah matang ni, malulah nak jajan, nak apa semua, nak pergi sekolah. Hidup kita ni matangkan kita dengan rohani, bukan kerana syurga, bukan kerana pahala nak beribadat, tapi kerana Allah. Kerana mak aku pergi sekolah demi menjaga kegembiraan, nak mencempakkan kegembiraan pada mak ayah aku pergi sekolah. Kerana mak dia. Nak gembirakan besok. Kalau kita senang besok, gembirakan hati orang tua. Hidup kita ni, kita hanya nak gembirakan Allah, nak redha Allah, selesai masalah. Tak ada apa lagi dah. Tentang urusan pahala, jangan dirisaukan. Allah tu maha pemurah. Bukan dia bagi 1000 bulan, berbulan, beratus-ratus juta bulan pun dia boleh bagi juga pahalanya. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita muzakarakan ini dapat memanfaatkan lagi, memberikan lagi kualiti kita punya amalan kita. Dan saya mohon maaf jika ada sebarang terkasar bahasa, terlajak bicara, saya mohon maaf. Dan hadapilah bulan Ramadan ini dengan penuh kerendahan diri, kefakiran, rasa bersyukur, kerana hidup kita hanya sekejap sahaja, tak tahu bila masa lagi kita akan bertemu. Dan teruslah bermunajat supaya Allah Ta'ala berikan kemakmuran, keamanan, dan hubungkan kembali hubungan yang sudah terputus.
kerana manusia boleh terputus kerana politik, manusia boleh terputus hubungan adik-beradik kerana harta pusaka, manusia boleh terputus dengan hubungan kerana keegoan ilmu yang ada. Selagi mana boleh cakap, pancung, hentak orang, semua kita boleh buat. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bangun pagi dia semua positif. Jangan cari sarah orang, jangan nak kutuk orang, jangan nak komen apa tak. Semua sibuk dengan hal diri sendiri. Kita ada kekotoran baju, basuh baju sendiri. Jangan cuba basuh baju orang. Baju kita kotor, basuhlah baju sendiri. Jangan sibuk basuh baju orang. Rumah kita berselerak, bersihkan rumah kita. Pagi-pagi dah bersih rumah orang ni apa hal? Apa suami akan kata pada isteri yang pagi-pagi bangun masuk rumah orang, bersihkan rumah orang? Suami akan kata apa? Awak ni gila, awak ni tak betul, awak ni bodoh. Semua cakap begitu. Begitulah juga kita ni. Bangun-bangun pagi sibuk orang. Kenapa sibukkan orang lain? Terus buka WhatsApp tengok orang ni apa komen dia. Buang masa. Sebenarnya Facebook, YouTube, media sosial ni semua buang masa kita. Dulu kita tak pernah mencampuri urusan lain. Kita hanya tahu hal kita saja. Keluarga kita, adik-adik kita. Tapi sejak ada handphone ajaib ini, maka kita boleh tahu semua perkara. Artis bergaduh, bercerai, kena tangkap, dadah, ganja, semua kita tahu. Sepatutnya tak perlu tahu pun. Sebab kita tak ada urusan dengan dia. Selama mana pun tak ada urusan dengan dia. Kita hanya urusan kita dan anak-anak kita dan kita ada cukup. Tak perlu membebankan masalah dengan masalah orang lain. Jadi justru itu kurang-kurangkan. Bulan Ramadan ni berazamlah kita tidak mahu mencampuri tentang urusan media sosial dan sebagainya. Hal-hal penting-penting saja. Mudah-mudahan kita Allah bertaufiq insyaallah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa al-batila batilan warzuqna. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa' wal qalbin la yakhsha wa 'amalin la yanfa' wa du'a inna Allah mufaqihna fid din wa 'ala muhammadin rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.